Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. 当我们还没有听到之前，让我们一起来祷告。 Betul ya Tuhan bahwa kuasa salib-Mu itulah yang memulihkan dan memberi pengharapan di dalam hidup kami. 是的，主啊，十字架的能力释放我们，使我们能够重新得力。 Kami bersyukur di hari Paskah ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. 我们感谢主，在这个复活节，我们可以来到你面前，一起来敬拜你。 Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. 主啊，这个时候我们要读你的圣经。 Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. 当我们打开你圣经的时候，求你打开我们的心。 Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, 主，让我们的心好像好土一样， supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. 所以当你真理的种子落到我们心田的时候，我们可以生长结果。 Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, yang menerjemahkan, Tuhan juga memberkati kami. 主，求你祝福带领讲道的翻译的。 Tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. 帮助我们，让我们不但是成为听道者，让我们能够成为行道者。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang, kami menyerahkan firman-Mu. 奉靠主耶稣基督复活的主，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom. 平安， Selamat Paskah saudara. 复活节快乐。 Kita tidak terbiasa bicara selamat Paskah saudara. 我们不是那么习惯说复活节快乐？ Orang hanya bicara selamat Paskah biasanya pas hari Paskahnya. 我们单单说复活节快乐，是单单在复活节的时候。 Agak beda sama Natal ya. Kalau Natal sampai Januari juga ketemu, selamat Natal. 跟圣诞节不一样，因为圣诞节我们常常在1月份的时候，甚至我们也会说圣诞节快乐。 Sinca juga gitu ya, Yongki sepanjang bulannya gitu ya. 新春也是一样，大家都说恭喜恭喜。 Tapi memang tidak banyak orang yang terbiasa menyampaikan selamat Paskah. 是的，很少人很习惯的说复活节快乐。 Tapi mari hari ini kita belajar menyampaikannya ya. Coba bilang sama kiri kanan selamat Paskah ya. 复活节快乐。 Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan melayani pagi hari ini. 我感谢神，今天早上能够有机会来服侍他。 Terima kasih untuk hamba Tuhan, majelis pengurus gereja yang memberikan kesempatan ini juga. 谢谢贵堂的执事神父们来邀请我。 Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. 有句话说，如果不认识，我们就不能够相爱。 Saya pendeta Alex Nanlohi dan saat ini saya melayani di dalam pelayanan full time di Perkantas untuk melayani siswa mahasiswa di Jakarta. 我是 Alex 在校园团契服侍。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya bilang kita tidak biasa menyampaikan selamat Paskah? 弟兄姐妹，我为什么说我们不习惯说复活节快乐呢？ Karena memang Natal mungkin begitu meriah. 因为我们觉得圣诞节比较热闹， Tapi kalau saudara memperhatikan di dalam sejarah gereja, 但是如果我们注意教会的历史的时候， gereja baru pada tahun 313 merayakan Natal. 其实教会呢是在313年之后才开始庆祝圣诞节。 Jadi yang selama ini gereja rayakan sejak awal sebenarnya adalah Paskah. 其实初期的教会，他们庆祝的是复活节。 Masih ingat umat Allah beribadah pada hari pertama minggu itu mereka memperingati apa? Paskah. 还记得吗？那时候初期的教会，当他们聚集在一起的时候，他们是庆祝什么呢？是庆祝复活节。 Mengapa kita merayakan ibadah kita pada hari Minggu? Kita merayakan kebangkitan Kristus. 为什么我们是在礼拜天敬拜呢？因为我们是要庆祝神的复活。 Jadi kalau saudara rajin gereja sepanjang tahun, saudara sudah 52 kali rayakan Paskah. 如果大家已经常来到教会，我们就已经52次庆祝复活节。 Tapi memang Natal mungkin karena banyak diskon ya, jadi lebih ramai rasanya. 但是圣诞节因为有很多减价，所以大家都觉得更热 Tapi 闹。 saudara perhatikan, semua agama pendirinya punya hari lahir.
我们如果记得的话，每一个宗教的创办人都有他们的圣日， Semua pendiri agama punya hari kematian. 每一个创办宗教的都有他死的那一天， Tapi hanya Yesus Kristus yang punya hari kebangkitan. 但是只有主耶稣有复活的那一天。 Tidak apa-apa rayakan Natal, itu kelahiran Kristus. 是的，我们可以庆祝圣诞，因为那个是耶稣的生日。 Tapi yang membedakan Yesus saudara dan saya dengan yang lain karena dia bangkit. 但是有位主耶稣跟别的宗教领袖不一样，因为他已经复活了。 Pendeta Stephen Tong mengatakan Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita berbeda dengan semua agama-agama lain. Pendiri-pendiri agama masih ada di dalam kubur. Kuburnya dijadikan museum yang besar, tapi kuburnya masih berisi. Karena kubur mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup di dalam kekosongan. 其他的宗教领袖，因为他们还是仍然在他们的坟墓里面，所以跟随他的人心中就空着。 Tetapi karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikut-pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur hingga dia bisa berada di hati kita. Puji Tuhan. 因为主耶稣基督的坟墓是空的，因为他已经从坟墓出来，进到我们的心中。感谢主。 Firman Tuhan pagi hari ini diambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 27. 今天我们的经文是从约翰福音第11章25到27节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu kemudian dalam bahasa Mandarin. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. 耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要来临到世界的。” Perhatikan dalam 3 ayat ini. 我们要注意这3节经文， Setiap bagiannya ada kata percaya. 这3节里面都有一句话，就是相信。 Barang siapa percaya kepadaku. 有人相信我， Ayat 26. Yang percaya kepadaku. 就是凡信我的人。 Ayat 27 pengakuan Marta. Tuhan, aku percaya. 27节就是马大宣告他的信仰，我信你是基督。 Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini adalah percakapan antara Yesus dan Marta, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. 这段经文就是主耶稣跟马大的对话，主耶稣对他说：“我是复活的主。” Jadi kalau saudara perhatikan dalam konteks ini, Yesus menegaskan bahwa orang yang percaya kepadanya akan hidup, walaupun telah mati. 这段经文就是说，凡相信主耶稣的人，虽然死了，也必复活。 Sehingga saudara perhatikan, ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Yesus, percaya pada Yesus itu memberikan hidup yang kekal, bahkan melampaui kematian fisik. 所以我们从这个经文，我们就知道，对于主耶稣的信心，就是能够让我们从死里复活。 Kenapa tadi kita nyanyi begitu gembira? Sebab dia hidup pada hari esok. 我们刚才唱歌的时候，我们为什么那么快乐呢？ Manusia itu punya siklus hidup sederhana, saudara. Lahir, hidup, mati. 因为我们的一生就是那么的简单，出生，然后我们生活，然后我们死去。 Tetapi Yesus membalikkan itu. Karena kehadirannya dalam dunia, Yesus lahir, hidup, mati, bangkit. 但是主耶稣却把它换了，他来到这个世界上，然后他活死，但是他再复活过来。 Jadi kalau saudara dan saya percaya pada Yesus, akhir kita bukan kematian. 所以当我们相信主耶稣的时候，我们的总基并不是死。 Apa akhirnya?
我们的总计是什么？ Bangkit. 是复活。 Kita takut mati ya? 我们是怕死的， Oh, nggak takut. 不怕死， Mati takut nggak? 怕不怕 Enggak. 死？ Kenapa? Karena Yesus hidup. 为什么？因为主耶稣已经复活了。 Orang kena kanker ya sudah pikir-pikir aduh gimana hidup tidak lama. Tapi kematian bukan akhir cerita saudara dan saya yang percaya. 很多人得到癌症，他们就开始害怕，他们觉得说不久他们就会离世。但是我们的结局并不是死。 Kalau kematian saja Yesus lampaui, dia bangkit. Maka tidak ada satupun pergumulan hidup yang terlalu sulit 如 untuk 果主 saudara 耶 dan 稣已 saya 经 alami. 从得胜、从死里得胜了，那我们的人生里面就没有一件事，比那个事情更困难。 Makanya saudara lihat Marta kemudian mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah yang menunjukkan dia mengaku identitas dan juga dia percaya kuasa Yesus. 所以在第27节，马大就宣告他的信仰，他说：“我信你是基督，是神的儿子。” Yesus adalah sumber kehidupan abadi dan jika kita percaya kepadanya, maka kita akan memiliki kehidupan kekal yang dia janjikan. 主耶稣是永生的前言，如果我们相信他，我们就必得到永生。 Orang Kristen kita biasa disebut orang percaya. Saya nggak tahu dalam bahasa Mandarinnya sama nggak? 信徒， Orang percaya ya. 信徒。 Tapi yang paling sulit kita lakukan dalam hidup itu apa? Percaya. 其实我们一生，我们最难的就是相信。 Yohanes 3:16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 约翰福音第3章第16节那边说：“凡信他的人必不至灭亡，反得永生。” Bagi dunia kematian itu menakutkan, tapi bagi kita yang percaya kepadanya, akhirnya bukan mati tapi bangkit. 对于世人，死亡是非常可怕的，但是对于我们相信的人，我们已经得生了。 Dan inilah sebenarnya pola hidup orang Kristen yang harusnya saudara dan saya jalani. 这个就是我们信徒我们应该活出来的生活的方式。 Saya mengutip satu buku dari seorang bernama Tim Chester, seorang penulis. Dia bilang begini, saudara. 有一句话从 Tim Chester 作者他这么说： Harusnya pola salib dan kebangkitan, jadi salib itu mati ya. Salib, kematian, dan kebangkitan harusnya perlu jadi respon wajar setiap kita, kebiasaan kita, naluri kita. Kita perlu menghidupi salib dan kebangkitan. 十字架即耶稣的复活，要成为我们很自然、很习惯、很直接的反应。 Jadi 我们每个人是要活出基督的十字架与复活。 saudara, mari hidupi ritme kehidupan, salib, dan kebangkitan. 让我们的生活方式里面有主耶稣基督的十字架以及他的复活。 Kenapa? Karena ini sebenarnya intinya kekristenan. 为什么呢？因为这个就是我们信仰的核心。 Tim Chester mengatakan kalimat begini. Di dalam kekristenan, pusatnya bukan pada semata-mata ajaran Yesus, tetapi kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Tim Chester 怎么说？就是说，我们基督教的信仰的核心，并不是单单是主耶稣基督的那些教导，而是主耶稣基督的死以及复活。 Gereja saja pilih lambangnya salib, saudara. 我们看，我们教会也放十字架， Ini lambang kematian ya. 这个就是死的象征。 Di zaman Tuhan Yesus, salib menjadi alat untuk hukuman mati. 在主耶稣那个时代，十字架是一个刑罚的一个象征。 Sekarang hukuman mati pakai apa, saudara? 所以处死刑是怎么样？ Ditembak ya. 有的是用枪打。 Untung Yesus datang 2000 tahun lalu loh. Kalau enggak dia datang sekarang, kalung saudara tembakan, pistol. 如果主耶稣基督在这个时候，可能他被枪毙。 Kalau orang tanya ya, anggaplah saudara jalan pakai salib di abad pertama. Apa itu? Oh, salib. Hah, agamamu simbolnya hukuman, alat hukuman mati? 我们基督教，我们的象征就是一个死刑的一个象征。 Sekarang salib sih jadi aksesori saudara ya. Tapi bayangkan di masa itu alat hukuman mati.
那时候十字架是一个出死刑的一个象征，但是现在却成为我们的装饰品。 Coba saudara ganti ya, pakai kalung, pistol gitu ya, terus jalan gitu. Apa tuh? Lalu gereja simbolnya pistol begitu. 如果我们的象征是放作一把枪的话，那人家会怎么看我们？ Jadi sebenarnya gereja berpusat kepada kematian dan kebangkitan Kristus. 所以其实我们教会是我们的核心是主耶稣的死以及他的复活。 Beberapa orang berkata salibnya yang orang Protestan, Yesusnya udah nggak kegantung ya, karena dia bangkit. 有些人说，我们基督教我们的十字架是没有主耶稣在那边，因为他已经复活了。 Fokus perayaan-perayaan gerejawi pun kematian dan kebangkitan. 所以，我们基督教我们所注重的，我们所专注的就是主耶稣的死。 Kalau saudara dibaptis, itu kan lambang mati dan bangkit bersama Yesus. 当我们受洗的时候，那就象征着我们与基督一起死，一起活。 Terus kita perjamuan kudus, yang diingat apa? 当我们领圣餐的时候， Mari kita ingat ajaran Yesus sambil mengambil roti gitu. 我们是不是单单纪念主耶稣基督的教导？ Ingatlah kematiannya. Ini tubuhnya adalah roti adalah tubuhnya, anggur adalah darahnya. 我们是纪念主耶稣基督的死。 Jadi memang menarik saudara ya, agama Kristen ini agama kematian dan kebangkitan. 所以，真的，我们基督教就是一个死与复活的宗教。 Yang menyelamatkan kita bukan ajaran Yesus saja, tapi pribadi Yesus yang mati dan bangkit. 拯救我们的并不是单单是主耶稣基督的教导，而是主耶稣亲自已经为我们死而复活。 Maka ingat, waktu saudara dan saya hidup, polanya kematian, salib, dan kebangkitan. 所以我们要记得，当我们每一天我们生活的时候，我们的生活形态就要表彰出主耶稣基督的死以及他的复活。 Setiap kita yang percaya, kita pun mengalami kematian dan kebangkitan yang sama dengan yang Yesus alami. 我们每一个信徒，我们也好像主耶稣一样，经历到他的死以及他的复活。 Kenapa kita harus mati dan bangkit? Karena Yesusnya mati dan bangkit. 我们为什么需要死以及复活呢？因为我们的救主他已经死了，而且已经复活了。 Karena itu kita lihat dulu sekarang. Kematian dan kebangkitan Yesus, baru nanti kita bicara kematian dan kebangkitan kita. 所以我们先看主耶稣基督的死以及复活，然后我们再看我们自己的死以及我们自己的复活。 Mari kita lihat Roma 6, 9-11. Saya sudah tulis ayatnya di depan dalam bahasa Indonesia. Mari kita membaca bergantian. Laki-laki akan baca ayat 9, yang perempuan ayat 10, kita sama-sama ayat 11. 我们来看 Nanti 罗马 sesudah itu baru 罗马 bahasa Mandarin 书 ya. 6章9到11节。 Oke, laki-laki akan baca duluan karena kami dicipta lebih dulu. Benar ya? Masih Alkitab ya, saudara ya. Baik. Yang pria 1, 2 ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, perempuan. Sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 我们一起来念：因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再做他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的，向神在基督里，却当看自己是活的。 Saudara, mari kita lihat yang pertama dulu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. 首先，我们先看主耶稣的死以及他的复活。 Pendeta John Stott mengatakan kalimat yang menarik. Kita manusia hidup lalu mati, tapi Yesus mati lalu kemudian dia hidup. John Stott 牧师曾经这么说过：我们是先活着，然后死，但是主耶稣基督却死了，然后又再活了。 Saya pernah tanya sama anak sekolah minggu ya, ini pertanyaan sederhana sebenarnya. Coba saudara pikir, mengapa Yesus bangkit? 我曾经问过主日学学生，问他说：为什么主耶稣复活？
Mengapa Yesus bangkit? 为什么主耶稣复活？ Wah, mungkin kita langsung jawabnya teologis. Oh, karena dia bangkit, karena dia adalah kehidupan dan segala macam. Sederhana jawabnya. Kenapa Yesus bangkit? Karena dia sungguh-sungguh mati. 为什么主耶稣复活呢？因为他真的已经死了。 Beberapa orang berkata, Yesus tidak mati, cuma pingsan di kayu salib. 有一些人说，主耶稣并不是真正的死。 Kalau dia cuma pingsan di kayu salib, maka hari ini kita tidak merayakan kebangkitan ya. 如果他只不过是昏过去，我们今天我们就没有资格来庆祝他的复活。 Coba saudara, kalau Yesus pingsan, maka hari ini kita merayakan kesiuman Yesus. Yesus siuman, yeay gitu ya. 如果主耶稣那时候只不过是昏倒，我们只不过是来庆祝他的苏醒。 Tapi kita tidak merayakan Yesus yang siuman. Kita merayakan Yesus yang bangkit karena dia sungguh-sungguh mati. 我们今天不庆祝主耶稣的苏醒，而是他的复活，因为 Mengapa? 主耶稣真的已经死了。 Mengapa hal ini penting saudara? 为什么这件事非常重要呢？ Karena Yesus mengambil apa yang sebenarnya menjadi bagian kita yang harusnya mati di dalam dosa. 因为主耶稣已经把我们应该死的这个罪，放在他身上。 Dia yang tidak berdosa, 2 Korintus 5. Yang dia tidak berdosa telah dijadikannya dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. 他无罪的，却为我们变成有罪了。 Kalau saudara lihat kalimat malaikat, karena ada orang itu ya, kalau orang bilang Yesus bangkit, bilang enggak, Yesus cuma pingsan. Lalu ada lagi teorinya begini, Yesus itu kan perempuan yang lihat kebangkitannya. Perempuan tuh salah kubur. Biasa kan perempuan GPS-nya nggak nyala ya. Gitu ya. 有些人说，那个妇女可能那一天早上她看错了别的坟墓。 Kenapa kuburnya kosong ya? Perempuan-perempuan datang ke kubur yang salah ya kosong kuburnya. Menurut beberapa teori yang menolak kebangkitan. 为什么那个坟墓是空的呢？因为那个妇人到错的坟墓去找耶稣。 Ada lagi yang bilang muridnya mencuri tubuhnya, 有一些人 jenazahnya. 说是他的门徒把主耶稣的尸体偷出来。 Tetapi tidak demikian. Dia sungguh-sungguh mati. Dan karena itu dia sungguh-sungguh bangkit. 但是事实并不是如此，主耶稣是真的已经复活了。 Saudara perhatikan kalimat malaikat yang bertemu dengan para perempuan. 我们记得天使对那些妇人所讲的话。 Nah, kalau baca Alkitab kita mesti teliti ya. Jangan takut, kamu mencari Yesus. Ada keterangannya orang Nazaret. Karena zaman itu bukan cuma dia yang namanya Yesus. Banyak yang namanya Yesus, sama seperti nama Maria. Maria pada waktu itu banyak. Maria ibu Yakobus, Maria ibu Yohanes, Maria Magdalena, itu nama kerennya pada waktu itu. 天使对妇人所讲的话，那边说：“你们寻找那钉十字架拿撒勒人耶稣，因为那时候很多人叫做耶稣，所以要把它分别出来。” Ya kalau saudara lihat ya, Yesus lalu dikasih keterangan orang Nazaret, lalu keterangannya lebih jauh lagi, yang disalibkan itu. 所以有两个解释，一个就是这个耶稣呢是拿撒勒人，而且是那被钉死的耶稣。 Bisa aja namanya sama, Yesus. Asal kotanya sama, Nazaret. Oh tapi matinya ketabrak onta. Bukan kan? 也许 Ini 这个耶稣是拿撒勒人，但是他并没有被钉死在十字架上。 yang kamu cari, yang Yesus orang Nazaret yang disalibkan, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. 所以你要找的耶稣，他已经复活了，他不在这里。你看他放他的地方。 Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat sungguh luar biasa ya. Tanpa kebangkitan sebenarnya salib nggak ada artinya. 所以我们看到，如果没有主耶稣的复活，他的十字架就失去了意义。 Bayangkan kenapa disebut Jumat Agung, karena Minggu Paskah ada. 为什么会叫做这个受难节？就是伟大的星期五，因为还有礼拜天。 Bayangkan kalau tidak ada Minggu Paskah, ada orang yang mati hari Jumat, dia pikir dia juru selamat, dia mati begitu menderita, tapi tidak pernah bangkit. Maka hari Jumatnya bukan Jumat Agung, Jumat paling sial sepanjang sejarah. 所以有些人是星期五去世，但是他因为他礼拜天没有复活，所以他的礼拜五是悲伤的礼拜五。 Kenapa kita bilangnya Jumat Agung? 为什么我们说这个伟大的星期五？ Hanya karena ada Minggu Paskah. 是因为有复活的星期天。 Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan dialah kehidupan. 所以主耶稣说：“
复活在我，生命也在我。 Jadi ingat ya, Yesus mati lalu 我们 bangkit. 记得主耶稣死了，复活了。 Itu yang Paulus tadi cerita. Coba saudara lihat ya, ayat 9. Ia bangkit dari antara orang mati. Lalu Paulus memberikan keterangan, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. 所以保罗第10节那边说，他死是像罪死了。 Kematian Yesus, kematian terhadap dosa, dan kebangkitannya, karena dia bangkit sekarang kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 所以他死是像罪死，但是他活是像神活。 Coba saudara ingat ya, kematian Yesus, kematian terhadap dosa, kebangkitannya jadinya sekarang dia hidup bagi Allah. 我们看主耶稣是死像罪死，但是他活是像神活。 Ini kebangkitan, kematian dan kebangkitan siapa? 这是谁的 Yesus 死更活呢？是耶稣的。 Sekarang lihat, kematian dan kebangkitan kita. Karena kan kita mesti ikut Yesus ya saudara ya. 然后我们再看我们自己的死， Ayatnya lihat, itu ayat 9, ayat 10. Ayat 11, coba saudara perhatikan. 我们看第11节。 Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu lihat hidupmu sekarang begini. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu juga sekarang bangkit. Kamu hidup bagi Allah. 所以第11节那边说，你们像罪也当看自己是死的。 Yesus mati, Yesus bangkit. Saya mati, saya bangkit. 主耶稣死，然后复活，我们也是一样，死然后复活。 Saya matinya bagi dosa, saya bangkitnya hidup bagi Allah. 我死是像罪死，但是我活是像神活。 Itu harus jadi pola hidup kita. 那要成为我们的生活形态。 Dosa, no. 我们向罪说不要。 Hidup bagi Allah, yes. 如果对神，我们就说我们要为神活着。 Ulang ya. Dosa? Hidup bagi Allah? Hidup bagi Allah? Dosa? Jangan salah ya. Dosa, yes. Hidup bagi Allah? No, nggak gitu saudara. Saudara nggak lagi ngalamin pasca kalau kayak gitu, itu paksa. Dan inilah yang harusnya jadi pola hidup kita. 这个就要变成我们的生活的形态。 Kalau saudara percaya, tunjukkan itu dengan mati terhadap dosa, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. 如果我们真的是相信主耶稣的话，我们就要向罪死而向神活。 Gereja-gereja Protestan cuma kenal 2 sakramen. 我们基督教只有知道2个圣礼， Kalau Katolik kan sampai 7 ya. 如果天主教有7个圣礼， Kalau kita cuman perjamuan kudus sama baptisan. 我们只有圣餐然后受洗。 Apa yang diingat di perjamuan kudus? Yesus yang mati. 我们在 Ingatlah sampai dia bangkit dan sampai dia datang. 我们圣餐的时候，我们是纪念主耶稣基督的死、复活以及再来。 Apa yang dilambangkan waktu saudara dibaptis? 当我们受死的时候，是象征什么呢？ Mati dan bangkit. 死以及复活。 Sebenarnya sudah begitu polanya. 其实这个方式就是这样子， Jadi kita bawa dalam hidup kita ya. 我们带到我们的生活里面， Karena semuanya berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus. 因为我们的信仰是专注于主耶稣的死以及他的复活。 Dosa begitu membelenggu. 罪是那么的辖制我们， Tetapi ingatlah kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. 但是我们记得我们已经向罪死、向神活。 Kenapa kita bisa menang atas dosa? 我们为什么能够向罪胜利呢？ Karena Yesus yang bangkit memberi kita kuasa untuk menang atas segala kecenderungan dosa ketika kita mengizinkan Dia, Tuhan, kendalikan hidupku. 因为复活的耶稣会给我们力量胜过罪恶，当我们让他来支配以及管理我们的生活。 Paulus di dalam Roma 8 sebenarnya dia berkata kira-kira demikian saudara ya. 保罗大概在罗马第8章这么说： Roh yang bangkitkan Yesus itu roh yang sama yang diam di dalam dirimu. 那复活主耶稣的灵现在就活在我们里面。 Jadi kalau roh itu telah bangkitkan Yesus, maka roh itu juga akan menolong kita
untuk menang atas dosa. 如果那个灵已经把主耶稣复活过来，他一定也能够帮助我们胜过罪恶。 Kita bisa berkata, aku sekarang bebas. 我们可以说，现在我们已经自由了， Dan Yesus memberikan kita hidup yang baru. 而且主耶稣已经给我们新的生命。 Apa itu hidup yang baru? 新的生命是什么呢？ Itu yang kita baca tadi. Hidup bagi Allah. 就是刚才我们所看的，就是为神而活的生命， Masih ingat ya? 记得吗？ Dosa? Kurang cepat. Dosanya duluan nanti. Dosa? Hidup bagi Allah? Wah, harus begitu saudara ya. Nah, apa artinya hidup bagi Allah? Apakah artinya kita akan lancar-lancar semua, hidup bagi Allah cuan banyak gitu? 为神而活是什么意思呢？是不是说一切都顺利，然后我们可以得到很多的财富呢？ Tuhan bisa kasih berkat. 神可以给我们恩典祝福， Jangan tolak juga ya kalau Tuhan kasih berkat ya. 神给我们的福气，我们也不要拒 Karena 绝。 kadang-kadang kita orang Kristen gitu ya, kita nggak kesannya kayak kita menderita aja, nggak juga. Tuhan juga sering kasih berkat ya. 我们基督徒一定是受苦的， Walaupun berkatnya seringkali tidak sama dengan yang kita pikirkan. 也许我们得到的祝福并不是像我们所想象的。 Ada orang dikasih berkat uang banyak, 有些人是得到一些财富， yang satu uangnya nggak banyak, 有一些财富不是那么多， yang satu dikasih banyak berkat kesehatan mungkin ya, 有一些是神给他健康的身体， yang sana uang banyak tapi habis buat dokter juga banyak. 有一些人虽然有财富，但是他 Kadang-kadang 常常看医 hati-hati 生 ya kita ukur berkat Tuhan hanya dari uang. 很多时候我们测量神的恩典是从是从财富来测量。 Saudara bisa jalan, bisa datang ibadah di gereja itu sudah berkat Tuhan 其实我 saudara ya. 们今天早上可以来到这边来敬拜神，实在是神的恩典。 Tapi ada saatnya, kita mesti jujur, ada saatnya Tuhan mengizinkan kita lewati pergumulan-pergumulan hidup. 但是有的时候在我们生命里面，我们却遇到一些患难。 Hidup kita sebagai murid Tuhan tidak selamanya lancar, saudara. 我们成为神的门徒，我们的生命、我们的生活并不是凡事顺利。 Di situ saya tulis penderitaan, kesukaran hidup adalah bagian nyata dari hidup beriman pada Yesus. Tapi kita diberikan kekuatan, keyakinan bahwa bersama Yesus yang telah mati dan bangkit, kita pun dimampukan untuk melalui hal tersebut. 我们跟随主耶稣基督，我们的生活一定会遇到一些困难挑战，但是那复活的主，他已经给我们力量，借着他的死以及复活，是给我们力量，使我们能够胜过我们所遇到的一些困难。 Saudara, waktu lihat Alkitab bolak-balik baca ya, ternyata nggak ada itu janji kalau kau ikut aku tidak ada pergumulan hidup. Nggak ada. Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa pergumulan. 如果我们仔细看圣经的话，我们就知道神没有应许过跟随他的人一些都顺利。 Jadi yang Tuhan janjikan apa kalau begitu? 但是主耶稣所应许的是什么呢？ Tuhan berjanji aku berjalan bersamamu melewati pergumulan hidup. 主耶稣的应许就是说，他必与我们同行。 Hidup itu indah bukan karena nggak ada pergumulan. 我们的生命是那么的丰富，不是因为我们没有困难。 Hidup itu indah karena di dalam pergumulan sekalipun Yesus berjalan bersama kita. 我们的生命是那么的美好，因为主耶稣与我们同行。 Jadi kita harus ingat ya, kita punya juru selamat yang tidak mati tapi dia hidup. 所以我们要记得，我们的救主并不是死的救主，而是活的救主。 We have a living hope because we have a living Savior. Ini dalam bahasa Inggris ya. 我们有活泼的盼望，因为我们有活的救主。 Kita sudah nyanyi tadi lagunya ya, makanya saya senang waktu tadi dengar pujiannya. Sebab dia hidup, 我们刚才已经 ada 唱过 hari esok. 的这一首歌，就是说，因他活着。 Maka saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita? Orang-orang yang merayakan Paskah. 所以，我们对于主的真理信息，我们的反应应该怎么样呢？ Saya menuliskan, sudahkah kita buka hati terima Yesus yang mati dan bangkit? 首先，我就要问，我们是不是每一个人已经打开我们的心门，接受主耶稣为我们的救主？ Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya bahwa cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita?
我们有没有真正的相信主耶稣是独一我们的救主？ Kalau kita percaya pada Yesus yang mati dan bangkit, maka kita pun sekarang hidupnya mati bagi dosa, hidup bagi Allah. 如果我们真的已经相信这个已经死而复活的救主的话，那我们的生命也是这样子，我们应该对死对神， Mari kita hidup berbeda dengan dunia. 让我们跟世人有分别。 Saudara, saya senang dengan ikan itu ya, karena ada filosofi ikan. Saudara pernah lihat ikan? 我们有没有看过鱼游泳？在水上游， Masih adakah di sekitar 有没有看 Kartini ini ya? 前 Ya, 面 saya 有鱼 jual ikan ya. Oh, udah nggak ada 在 ya. 小溪，udah ditangkap semua. Udah ditangkepin. Nah, saudara, ikan itu katanya yang hidup selama hidup itu akan berenang melawan arus. 有人说，活的鱼的话，它就是逆流， Cuma ikan mati itu yang ikut-ikut arus. 只不过是死的鱼才是顺着水流。 Atau ada itu ikan yang kayak mati ya, kayak pura-pura mati ya, gitu ya. Dia ikut kemana-mana arusnya ya. 有一些鱼是假装的。 Jadi kalau kita bilang kita hidup, bukannya kita ikut dunia. 如果我们是活的信徒的话，我们 Harus 要跟 beda 随 dengan 世 dunia. 界的潮流，我们要跟世界分别出来。 Lalu ada satu lagi ilustrasi saudara. Ikan itu meskipun hidupnya di laut, airnya asin, dagingnya tetap tawar ya. 有一些，我们也注意到说，那些鱼 Benar 虽然 ya? 活在很咸的海水，但是它的肉并不咸。 Ada nggak orang pergi mancing di laut? Dapat apa? Ikan asin. 有没有人 Nggak ada 钓 saudara 鱼 ya? 钓到咸鱼？ Jadi jangan bilang, aduh semua di sekitar saya orang yang punya toko nipu. Saya nipu juga. Jangan. 我们不要说，因为别人做错事，我们也跟着做错。 Kadang-kadang orang Kristen juga nggak beda sama dunia ya. Waktu dilihat ini Kristen atau bukan. 很多时候，我们的生活跟世人并不一样。 Kita disebut anak Tuhan, kenapa? Harusnya mirip siapa? 我们被称为基督徒，我们的生活应该是 Kadang saya 向 mikir 神 gini 向 saudara 神 ya. Ada nggak ya orang tua yang pingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada gitu? 有没有人希望他的孩子越来越像邻居？ Papa bangga sama kamu nak. Lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan. 我很高兴看到你越来越像邻居。 Orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. 我们做父母的当然希望我们的孩子们像我们。 Saya datang ada teman melahirkannya. Ini teman KTB ya, kelompok tumbuh bersama. 我 Itu 一个朋 dari 友是在 zaman 查 kuliah. 经班的朋友， Laki-laki perempuan mereka menikah. Waktu itu melahirkan. Tetap yang melahirkan istrinya ya, suaminya nggak bisa ya. 有一对夫妇，他们结婚生孩子。 Nah, waktu kami datang karena ini anak pertama, wah pas kita datang lagi selesai menyusu, jadi dia pamer anaknya sama kita. 有一天，当我们去探访的时候，他刚刚给孩子喝奶。 Dia bilang ke saya, Lex, kata mamanya, Lex lihat anakku. Kita liatin masih gitu ya. Hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat papinya ya. 他就很高兴说：“这个孩子，你看鼻子像我，他的头额像爸爸。” Tiba-tiba teman saya yang laki-laki papinya ngomong, Mama, hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. 但是那个做父亲的说：“没有没有，他的鼻子像我。” Lalu mereka berantem situ, hidung jidat gitu. 他们就一直在争吵。 Namanya juga produk bersama ya, jadi pasti ada mirip sana, ada mirip sini. 孩子一定像父母亲。 Di situ saya baru sadar, orang tua tuh bangga sekali. Ini anakku, lihat kan Lex, mirip. 所以我们呢，那时候我才真的看到说，父母亲都希望他的孩子像他们。 Kita anak siapa saudara? 我们是谁的孩子？ Jadi dosa? No. Hidup bagi Allah? Yes. Coba bayangkan kalau kita anak Tuhan, tapi kita nggak hidup bagi Allah. Anak siapa kamu? 如果我们是神的儿子，但是我们却不像神活。 Kita suka nyanyikan, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? 我们有唱过主日写的歌，就是说我们是。 Coba kalau Tuhan lihat dari surga, dia akan bilang, ini anakku, mirip kan? Begitu? 如果神从上面看我们，他就会很骄傲的说：“你看他们像我。” Atau waktu Tuhan lihat juga Tuhan bingung, anak siapa? 或者他们看我们，神觉得不像他。 Terus teman kita di sebelah bilang, dasar lu anak setan. Berarti lebih mirip siapa? 甚至有一些人说我们不像神，是像我。 Saudara, kalau kita rayakan Paskah sungguh-sungguh, pola hidup kita mati bagi dosa,
hidup bagi Allah. 如果我们真的庆祝复活节的话，我们就要我们的生活 Hidup 经过 bagi 十字 Allah berarti rajin baca firman supaya tahu Tuhan mau apa. 向神活，就是说每一天我们要读经祷告， Bukan cuma dibaca, tapi dihidupi. 并不是单单念，我们要把它行出来。 Oh, kalau hidup baru itu harus mengampuni, belajar mengampuni. 我们就要学习信生命的样子。 Kadang-kadang orang Kristen karena mungkin kebanyakan nonton film kungfu ya, susah mengampuni. 啊，我们基督徒有的时候常常 Diturunkan lagi itu 那个 dendamnya sama anak cucu. 电影常常学习怎么样报仇。 Ini Cynthia, nggak ada yang pergi ke rumah ommu ya, nggak ada yang pergi ke rumah ommu. 新春你不可以到那些你的叔叔那 Oh 边， sakit kita dibikin dulu sakit. Padahal itu udah 30 tahun lalu. 我们就不会饶恕别人。 Ya, tapi itu yang bikin film silat panjang ya, dendam ya. 那就是大部 Coba 分 film silat kalau nggak ada dendam saudara, seri 1 habis. 如果武侠片没有报仇，就 Seri 没有人要 1 看。 berantem apa lu? Hah, lu gereja, gue juga. Ah, lu anak Tuhan, gue juga. Dalam Yesus kita bersaudara. 1 seri habis saudara. Jadi memang ya kadang-kadang saya bersyukur dalam hati ya, Tuhan tolong kami hidup sebagai anak-anak-Mu. 所以我常常祷告说：“主啊，求你帮助我们，使我们能够活 Belajar 出你的样子， mengasihi, belajar mengampuni, belajar memberi perhatian, itulah gereja. 让我能够学习相爱，彼此饶恕。 Bagaimana yang lagi sekolah nih, yang siswa, yang mahasiswa, belajarmu menunjukkan kau mati dan bangkit bersama Yesus. 在学校还在念书的学生们，我们的 Cara- 在学校的生活也是一样。 Cara bergaulnya juga begitu, jangan mempermalukan Tuhan tapi mempermuliakan Tuhan. 我们在外面跟别人来往也是一样，不要羞辱神。 Bapak Ibu yang bekerja ya, ayo bekerja dengan baik. 我们上班的人，我们也要好好的工作。 Sampai akhirnya hidup rumah tangga kita pun kiranya menunjukkan siapa Yesus yang mati dan bangkit dalam hidup kita. 在我们的家庭生活里面，人家能够看得出来，我们是向罪死向神活。 Jadi pada akhirnya ingatlah, merayakan Paskah. Tapi ingat, Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi perubahan. 所以我们要记得，当我们庆祝复活节的时候，复活节并不是单单一个庆祝而已，而是一个生命的改变。 Siap ya, saudara? Dosa? Kurang siap. Dosa? Hidup bagi Allah? Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. 复活节快乐！ Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami cuma hidup 1 kali ya Tuhan, 主啊，我们只有活在世界上一次而已。 dan kami sudah berjumpa dengan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit dalam hidup kami. 但是在我们生命里面，我们已经遇到我们的主耶稣已经为我们死而复活的主。 Kiranya kami pun mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam keseharian kami. 求你帮助我们，让我们每天的生活里面，我们也常常对罪而死，对神而活。 Kerjakanlah kebangunan rohani di tengah umat-Mu melalui firman yang sudah kami baca dan renungkan. 主，求你在我们当中复兴我们的灵命。 Bagi yang belum pernah buka hati terima Yesus, biarlah mereka boleh datang percaya siapa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. 主还没有接受你的主，求你是给他们机会，使他们也能够来到你面前来接受你为他们个人的救主。 Bagi kami yang sudah percaya, tolong kami hidup bukan serupa dengan dunia, tetapi semakin serupa dengan Kristus. 主，我们已经相信你的人，求你帮助我们，使我们在这个世界上活不像世人，而是像基督。 Supaya ketika Tuhan melihat hidup kami, Tuhan pun akan berkata, sungguh benar, ini anakku. 所以当神你看我们的时候，你就真的会说，这正是你的儿子们。 Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. 求你帮助我们，让我们不但是听到，而且能够行道。 Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, amin. 奉靠主耶稣基督圣名求的，阿门。